Okay guys, itulah dia keputusan untuk perlawanan di saingan Liga Super untuk Selangor dan juga Sabah FC. Ianya berakhir dengan keputusan satu sama. Aduh, aku nak sangka lah benda ni boleh jadi, pasal kamu boleh tengok lah apa yang aku komen pada video sebelum ni, di mana aku boleh katakan aku melakarkan lah, macam kita memang tidak akan memenangi perlawanan ni atas sebab Selangor mempunyai misi mereka tersendiri untuk mengukuhkan kedudukan mereka di tangga kedua sekarang ni selepas 21 perlawanan. Dan mereka sekarang ni tengah lah diikuti rapat oleh Kuala Lumpur tangga ketiga dan Kuching di tangga keempat, di mana Kuching pun mempunyai advantage yang cukup bagus, di mana mereka kurang 2 perlawanan dan perbezaan mereka dengan Selangor adalah 3 mata saja, manakala KL City perbezaan atas Selangor 1 mata saja, itu 42 poin, Selangor 43 poin. Jadi kalau aku fans Selangor, memang aku boleh katakan aku geram lah perlawanan ni, kerana menentang tim yang pada tangga ke-10 sebenarnya. So apa alasan mereka untuk tidak mampu menjaringkan gol pada perlawanan tersebut, atau bilang orang melunaskan apa yang perlu dilunaskan pada perlawanan tersebut, tapi instead diikat oleh Sabah lah di Stadium MPPJ. So itu untuk Selangor lah. Lagipun sebelum tu lagi, Selangor memang memberi serangan bertali arus lah. Apabila masuk ke minit terakhir tu memang diorang hantam semua pemain di bahagian hadapan. Kita agak bertuah juga kerana gol pada separuh masa pertama, pembukaan separuh masa pertama tu adalah offside daripada Rawande. Kalau tidak, aku rasa that is the end of the game lah untuk perjuangan Sabah FC di MPPJ ni. Tapi alhamdulillahnya dibatalkan dan kita kekal untuk bertahan dan terus bertahan. Secara taktikalnya kita mempunyai satu tactical defense yang cukup bagus lah bagi menidakkan apa percubaan yang dimiliki oleh Selangor tu. Individu yang perlu diberi perhatian, diberi pujian, aku katakan mungkin juga man of the match adalah Gaby. Tiada siapa lagi dalam perlawanan tu, kerana dia adalah individu yang sering kali bertanggungjawab untuk menidakkan setiap pitasan yang dimiliki oleh Selangor, especially apabila membuat hantaran lintang lah ke dalam kotak di Sabah FC. Tidak dilupakan jugalah Dominic dan juga Ingham sendiri pun banyak juga memberi reason kenapa mereka tu Selangor tidak mendapatkan gol pada perlawanan ni. Anyway, gol Selangor pada perlawanan tersebut pun this is something about Damian. So aku mengharapkan this is again lah, macam ini adalah perjalanan dia untuk dia membuatkan dia lebih matang lah. Pasal bukan saja perlawanan sebelum ni pun dia ada melakukan kesilapan juga yang menghukum, yang satu tu hampir menghukum, yang ini memang menghukum kita lah. Itu pembukaan gol yang dilakukan oleh Faizal Halim, dan itu memang favorite chance yang kalau Faizal Halim, jangan kau bagi bola macam tu, jangan kau bagi ruang macam tu, lebih kurang macam tu lah. Itu memang favourite dia, dan dilunaskan lah peluang tersebut dengan satu lambungan yang cukup cantik untuk terus masuk ke gawang Sabah FC. Walaupun cuba dilakukan sesuatu oleh Dominic Tan, tapi tidak berjaya untuk menggapai bola tersebut, lebih kurang gitulah ayat dia. So sekarang selepas 5 perlawanan kita memiliki 3 kekalahan juga 2 seri. Walaupun aku menganggarkan, even aku ketawa jugalah sebenarnya untuk tengok, untuk menganggarkan result perlawanan ni, tapi whatever it is, this is a very good result untuk Sabah FC. Sekali lagi lah, beraksi di MPPJ, halaman lawan, kubu kuat Selangor, tapi kita berjaya menidakkan apa yang mereka inginkan pada perlawanan tersebut. Ada yang mengatakan inilah suntikan daripada OKS. Ada yang mengatakan begitulah pasal OKS hadir ke Likas tempoh hari untuk membuat lawatan, memerhatikan. Aku rasa mungkin berbincang jugalah apa yang diperlukan untuk memperkuatkan Sabah FC ini. Dan aku boleh katakan mungkin ada sedikit suntikan lah daripada kehadiran OKS di Likas
tempoh hari. Untuk Sabah FC sekali lagi aku mengatakan individu seperti Dominic Tan, Gaby dan juga Ingham memang sangat-sangat penting untuk Sabah FC sekarang ni, dan aku juga mengatakan itu adalah position yang terkuat yang dimiliki oleh Sabah FC jika dibandingkan dengan attacking dan juga midfield. Nama yang aku sebut tadi itu adalah kunci utama, tonggak utama untuk Sabah FC bagi musim ni. Tiga pemain ni tidak boleh dipisahkan. Kalau kurang satu akan jadi lumpuh lah, lebih kurang macam tu. Tiga ni perlu ada, dan ianya memang terbukti lah pada peluang ni, kerana individu ni sekali lagi banyak membantu Sabah FC lah untuk menidakkan peluang yang dimiliki oleh Selangor. Sekali lagi, Fergus Tierney menjaringkan gol pada orang tersebut adalah merupakan satu benda yang aku tidak ada dalam list aku sebenarnya, yang dia boleh menjaringkan gol. Pasal bagi aku, dalam buku aku, dia adalah pemain yang memiliki, boleh dan mampu memiliki peluang tapi tidak memiliki pujian yang cukup bagus. Apa yang dia lakukan semalam tu memang dari luar daripada, kalau boleh macam di luar daripada dia punya kemampuan lah. So aku sendiri pun macam apabila 2 lawan 1 pada chance tersebut, aku rasakan tiada lah ni. Pasal Fergus Tierney kan, aku macam tiada lah ni. Sekali tengok boleh, kali ni boleh pula dia jaringkan gol dengan situasi sebegitu. Jadi sebenarnya mampu dia ni, mampu untuk menyudahkan peluang. Tapi aku rasa okey lah, dia masih muda, dia perlukan masa untuk menjadi biasa. Physical skill dia memang ada, tapi aku memerhatikan ketenangan dia tu lah perlu diperbaiki agar tiap chances yang kita miliki boleh disudahkan oleh beliau, seperti mana apa yang telah beliau lakukan pada pertandingan tersebut. So, aku mengucapkan tahniah lah sebenarnya untuk Fergus Tierney kerana menyempurnakan, aku boleh katakan, the only chance yang kita miliki pada separuh masa pertama tersebut. Ondong Ombak pun memiliki peluang tersendiri, tapi again agak gopoh jugalah apa yang beliau lakukan. So basically sebenarnya kita tidak menyerang sangat, kita tidak mempunyai peluang sangat. Aku cuma rasa bersyukur pasal apa yang kita miliki itu disempurnakan oleh Sabah FC lah. Kalau aku tidak silap, itu adalah peluang pertama dan percubaan pertama yang dilakukan oleh Sabah FC pada separuh masa pertama, dan luckily dapat disempurnakan untuk sekali lagi yang menjadi penuntut untuk mengikat pada perlawanan tersebut lah. Ini yang aku tengok Sabah FC lah. Diorang ni lebih kurang gini, diorang ni hadir pada match yang tidak sepatutnya hadir, tapi tidak hadir pada match yang sepatutnya hadir. Maksud aku tu, apabila kita menentang tim yang berada macam berkedudukan dengan kita, tangga ke-7, 8, 9, 10, 11 gitu, yang boleh merubah kedudukan kita untuk naik ke atas, kita tidak hadir pada perlawanan tersebut. Tapi apabila kita menentang pasukan yang macam berada di atas kita, Kuala Lumpur, Selangor, Kuching, lebih kurang macam tu, kita hadir pada perlawanan tersebut. Tapi ianya tidak akan memberi impact pula untuk kedudukan kita. So ianya tidak bertepatan lah. Tapi again, walau macam mana sekalipun, atas prediction aku yang mengatakan kita kalah menentang Selangor ni, this is still a good result untuk Sabah FC sebenarnya, kerana berjaya mengikat Selangor. At least boleh membantu kita untuk bilang orang untuk terus kekal tidak jatuh tercorot lah. Pasal kalau kita tengok di tangga 9, Penang pun sudah melebihi lebih kurang dalam 4 mata daripada kita. Janganlah kita tengok lagi Brunei, janganlah kita tengok Migration, apatah lagi Negeri Sembilan. Bezalah kedudukan tersebut. Dan aku rasa we need a miracle lah untuk menang pada perlawanan seterusnya, lebih kurang macam tu. Kerana macam kita tidak boleh terhumban lagi ke bawah. Aku rasa 10 ni cukup lah untuk Sabah FC. Janganlah jatuh 11, 12 ataupun 13, lebih kurang macam tu. So not a good game untuk Sabah FC kerana kita totally didominasi oleh Selangor. Tapi again, this is a good result untuk tim yang berkedudukan 10 mengikat tim yang berada tangga kedua beraksi di stadium lawan. Itu memang satu benda yang bagi aku cukup membanggakan jugalah, lebih kurang macam tu. So guys, itu adalah ulasan ringkas aku mengenai perlawanan ni. Seperti biasa, aku membuka ruang ni untuk anda lagi meletakkan pendapat anda. So letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.